Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta akhud wa ana abduka wa ana ala ahlika wa alika masjid a'udzubika min syarri ma Abulaka binamatika alayya wa abu bizambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita lagi sekali untuk kita berada dalam suasana ketaatan, iaitu di dalam majlis zikrullah, majlis ilmu, yang mana menjadi tuntutan talabul ilm fariidatan li kulli muslimin wa muslimat. Yang menuntut ilmu ini menjadi kefarduan, fardu bagi muslimin dan muslimat. Apatah lagi ilmu yang padanya membahaskan tentang perbahasan akidah, perbahasan tauhid, ini membahaskan tentang usuluddin, asas kepada agama. Dan perbahasan kita dalam syarah perbahasan hakikat kehidupan ini adalah bersandarkan, bersendikan kepada perbahasan ilmu usul kepada agama, usuluddin, iaitu tauhid dan tasawuf. Walaupun kita membincangkan tentang kehidupan, hari ini apabila kita melihat tentang kehidupan, maka perbincangan je seakan terbuka, bebas dalam kita nak berkata-kata apa yang kita suka. Sedangkan ia tidak semudah itu. Malah kalau kita lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mafhum hadis, barang siapa yang beriman pada hari akhirat, pada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, dalam berkata baik, au liyasmut, ataupun dia diam. Arti kata lain, walaupun hidup ni nampaknya bebas, maksud kata dia ada option nak bercakap dengan bersandarkan kepada susu galuh agama, katanya. Oh, ini bidang agama ni, oh, tak apa saya tak boleh cakap, tak apa saya cakap bukan bidang agama. Dia boleh cakap macam itu. Walhal kehidupan itu kalau kita nisbahkan, sebab tu pentingnya kita hari ini meneliti, mengkaji balik kehidupan. Bersandarkan perbahasan hakikat kehidupan. Kita cuba nak melihat balik, adakah kehidupan ni perbahasan yang terpisah dengan agama? Walhal kalau kita sandarkan balik kepada perbahasan yang benar, yang hak, bahawasanya kehidupan ni adalah tidak terpisah dengan agama, iaitu awaluddin ma'rifatullah, bermula agama itu mengenal Allah. Maka begitu juga dengan kehidupan, bermula kehidupan itu adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan kalimah haya, iaitu hidup. Itu bukan merujuk kepada manusia, bukan merujuk pada diri kita sebenarnya. Kita ini bersifat mati. Nampak? Walaupun perbahasan tengok, kita nak bawa pada perbahasan, oh ini bukan bidang agama Ustaz, saya tak nak bahas lah. Kalau nak agama pun kita bahas bab tauhid, pakai contoh akidah tauhid. Tapi mari pakai kehidupan, kita tak boleh lagi juga daripada perbahasan tauhid. Sebab apa? Sebab hidup bukan sifat kita. Kalau kita kata kita sangka hidup tu kita,
Kacau tu. Sebab apa? Sebab kita mesti melihat kembali kepada asas. Perbahasan kepada tauhid, awaluddin, ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka hidup tu ada sifat Allah. Bukan sifat kita. Jadi kita ni makhluk. Bersifat apa? Tiada. Wujud, lawannya tiada. Adam. Tiada juga dinisbahkan dengan perbahasan mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Dalam suratul Baqarah ayat 28. Dan Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu mati? Nah, di situ jelas bahawasanya manusia ini kalau dinisbahkan kepada kita melihat kembali asal muasal diri kita. Kita renung kehidupan ni. Asal usul kita dari mana? Adakah sifat kita ni sifat yang ada pada diri ini adalah sifat yang kekal? Tidak. Kita bermula mati. Maka di situ kita tidak boleh meninggalkan perbahasan yang menjadi kepada sendi kepada kehidupan. Itulah tauhid. Walaupun dalam perbahasan furuk atau pecahan kepada Islam itu pecah bertiga pecahan besar. Ya, ini yang bermula dengan tauhid, akidah, akhlak dan syariat. Nah, daripada hadis daripada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi, yang mana hadis yang panjang mengatakan akhbarni ala iman, akhbarni ala Islam, akhbarni ala ihsan. Maka dipecahkan, ulama terjemahkan 3 pecahan. Iman, itu adalah perbahasan akidah. Kemudian Islam, itu syariat. Ihsan, itu perbahasan tasawuf. Ini nak merasakan antak budallah ka'annaka tarahu. Beribadah kita seakan kita melihat Allah Ta'ala. Bagi contoh, kalau hari ini kita nisbahkan kehidupan kita ni nak jadikan ibadah. Dan sungguh pun ibadah kerana apa? Kita kaji balik hidup. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak Allah jadikan jin dan manusia hanya saja untuk beribadah. Illa liya'budun. Untuk sembah Allah. Maka sudah pasti kita jadikan hidup kita ni bukan sebab lain, bukan ada SOP lain, bukan ada tujuan lain. Tujuan kita satu saja, yakni adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa saja yang kita lakukan hari ini, mesti tidak boleh tidak. Mestilah ia kita kaitkan dia dengan, adakah perbuatan aku ini membawa kepada sifat ubudiyah, kehambaan. Adakah kita bekerja hari ini dengan sifat kita sebagai hamba Allah atau hamba kerja? Adakah kita hari ini hidup di dunia hari ini, kita hidup sebagai hamba Allah atau kita ni hamba dunia? Kalau hamba Allah, kita bekerja kerana Allah. Tapi kalau kita hamba kerja atau hamba dunia, kita dikerjakan oleh dunia. Dikerjakan oleh pekerjaan itu. Apa maksud dikerjakan? Orang kata apa, bahasa mudah, tak cukup tanah. Tak cukup tanah nak kira. Siang, malam, pagi, petang. Kadang-kadang malam tak rupa siang, siang tak rupa malam. Sibuk. Rupa-rupa bila cek-cek bukan sibuk. Menyibuk je banyak. Menyibuk, dia buat benda yang Allah tak suruh. Dalam perjumpaan bulan lepas, kita sentuh tentang perbahasan suruhan Allah. Suruhan Allah. Melakukan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Melakukan apa yang dilakukan, kita lakukan, mestilah selari dengan apa yang Allah suruh. Ada perkara yang kita tidak lakukan mengikut suruhan Allah, kita menyangka itu suruhan. Tapi tidak. Sebagai contoh, mencari dunia. Mencari duit. Mencari harta. Adakah itu suruhan Allah? Sudah pasti tidak. Wallahi tidak. Allah tidak suruh kita cari duit. Allah tidak suruh kita kejar dunia. Ini kita ambil nas atau nakal yang sumber yang paling atas sekali, Al-Quran. Kemudian hadis, sunnah, kemudian ijma' dan qiyas. Kita ambil hukum yang qat'i, yang tidak boleh tidak. Buang satu huruf pun tak boleh, tambah satu huruf pun tak boleh dalam Quran. Sebab apa? Kalamullah. Tak boleh rasa macam Bismillah ni rasa tinggal alif agak.
Bismillah tu tambah alif. Oh jangan cakap pasal tak boleh. Ataupun bismillah ni so macam bak ni tak payah lah kot. Tak boleh. Atau kita hari ni kata dalam Quran tu ada pendapat 6,666 ayat. Asalnya 6,600, ada pendapat 6,326 ayat. Yang beriman kepada, sebab apa dia rukun iman kan Quran. Sebab apa dia kalamullah. Sekali kita kata tak satu ayat ni kita tolak lah. Tak boleh. Satu huruf, satu ayat tak boleh. Jadi Allah kata apa? Bila bawa kepada nas Al-Quran, walaupun kita tidak mahir kepada tafsir, kita tidak rujuk. Maksud tak rujuk ni bukan tak rujuk, mana belum lagi berpeluang nak rujuk dengan tafsir-tafsir muktabar. Bagai contoh tafsir At-Tabari, tafsir Badawi, tafsir Ibn Katsir, mudahlah. Tapi sekarang apps dah banyak dah. Buka dia tengok translation dan tafsir. Kalau rujuk pada surah Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Terang-terang Allah nyatakan, kerjalah kamu akan habuan negeri akhirat. Kejarlah kamu. Jadi sepatutnya apa yang kita nak sarankan dalam kehidupan kita, yang mana bermula hidup itu dengan Allah. Sebab kita mati. Jadi kita hidup ni dengan siapa? Dengan Allah lah. Sebab apa dengan Allah? Sebab hidup bukan sifat kita. Hidup tu sifat Allah. Kita ngaji sifat 20. Kita akan nampak tentang hidup. Yang mana daripada hidup itulah sifat yang utama. Datanglah sifat-sifat yang lain dalam perbahasan sifat 20. Nah, jadi kita hidup dengan Allah. Bila hidup dengan Allah, maka kita nak jadikan kehidupan kita ini adalah kehidupan yang membawa kepada hamba Allah. Maka bila sebut tentang hamba Allah, maka tidak boleh kita pisahkan tentang suruhan Allah. Kita suruhan Allah. Kita disuruh apa ya Allah melalui kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita lihat pada surah Al-Qasas ayat 77 itu, jelas di situ Allah menyatakan, kejarlah kamu akan negeri akhirat. Kejarlah kamu akan habuan apa yang Allah telah berikan pada akhirat. Mana kata kalau kita nak selarikan dengan kehidupan kita sekarang ini di dunia ini. Al-Qasas ayat 77. Kita boleh tengok ini menjadi asas kepada kita dalam nak mengatur takbir hidup kita ni, mas. Sebab kalau kita tak selarikan, tak sinkroniskan, kita tahu agama, tapi dalam, kita ingat agama ni ada dua perbahasan besar, iaitu agama dalam konteks iman, ini asaslah iman dan amal. Dua perbahasan besar lah, iman, amal. Bila kita beriman, sudah pasti kita kena beramal. Jadi bila kita telah beriman kepada Allah, maka kita kena pastikan perbuatan kita selari dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka Allah kata dalam surah Qasas ayat 77, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala. Makna kata, hari ni kalau kita hari ni nak ada harta, untuk apa? Untuk bayar kereta je ke? Bayar rumah? Makan minum je ke? Adakah itu suruhan yang ada masuk kata, adakah itu hanya senya duit itu untuk itu? Dah. Bayar kereta tu berkenaan apa? Ada kena-mengena tak dengan apa? Nafkah? Ada? Ada. Pokok pada harta nafkah dulu nombor satu. Nafkah pula yang wajib. Infak lah. Infak, nafkah. Nombor satu nafkah. Yang wajib. Tempat tinggal, kenderaan itu tambahan. Tempat tinggal pula tak ada pula spek kena bayar 3,000 sebulan. Tak ikut. Islam memudahkan kita. Islam tidak pernah merigidkan kita. Rumah mesti 40 kali 80. Baru boleh kita pakai rumah. Tak juga. Siap kata apa? Ikut kemampuan suami. Bermula nafkah tu kat situ lah ceritanya. Bukan kemauan isteri dan anak. Bukan anak-anak nak apa? Nak apa? Nak iPhone 6. iPhone 6. Nak apa? Dia masing-masing. List. Sekarang zaman nowadays katanya.
Anak-anak main order. Mak pula ligan nak memenuhi keperluan anak-anak. Itu bukan keperluan dah. Itu kemahuan. Adakah kita disuruh untuk memenuhi kemahuan? Berbeza dengan kita bagi hadiah lain. Kalau kita nak menghadiahkan tu lain. Tu hadiah, tu sedekah lah. Bagi keperluan dia, bagi. Tengoklah apa kita nak hadiah buat dia suka. Itu lain pula perbincangan. Ini purposely. Kita ada duit sebab nak memenuhi kemahuan manusia. Itu lain. Kita dah disuruh dalam Islam. Yang disuruh adalah kewajipan. Apa dia? Kewajipan dalam harta ni apa? Harta yang telah dikurniakan adalah untuk mendapatkan pahala. Arti kata lain, ada perbahasan yang kalau tak buat dapat dosa. Apa dia? Nafkah. Nafkah yang wajib. Dia kena ada duit. Kena ada duit bukan sebab kita kena ada duit. Kadang-kadang orang salah faham. Dia kena ada duit, kena ada duit. Kenapa kena ada duit? Why? Kena ada duit sebab nak hilangkan dosa ni. Apa dosa dia yang terkait dengan duit ni? Nafkah. Nafkah. Okey lah. Bukan kena ada duit sebab apa? Kita kena ada duit lah apa-apa jadi nanti ke depan dia kan tak hidup kita, tak makan kita. Dah lain lah perbincangan tu. Yang bagi hidup, bagi makan bukan duit. Kalau yang bagi hidup, bagi makan duit, rasanya semua orang kena ada duit. Walaupun lah ada orang susah yang tak ada duit, orang yang berduit bagi duit dekat dia, tapi duit tu bukan ada pada orang susah tu. Maksud kata, duit tu tidak ada pada semua orang. Tengok hebat Allah jadikan kejadian manusia ni. Dalam kedudukan bab harta lah benda kan, permata menjadi tumpuan semua orang. Kalau pakai tu, orang kata apa? Oi, orang, berapa harga ni permata? Cincin permata. Tapi Allah buat tak semua orang kena ada. Emas. Kita kena ada emas, kena ada emas. Tak juga. Tak semua orang ni sama macam duit lah. Tak semua orang ada kemampuan ada emas tu. Walaupun ini promote lah macam-macam. Ada yang guna hari Nabi, kita kena simpan emas. Itu pun kena syarahkan juga tu. Nabi, kalau kita tengok, Nabi tak suruh kumpul harta, takkan tiba-tiba suruh kumpul pula. Dia ada perbahasan, tapi ada orang gunakan untuk kesempatan tu, hati-hati. Tapi nak ceritanya, Allah Ta'ala ciptakan dunia ni dengan ilmu Allah Ta'ala yang kita kena tahu mengikut ilmu Allah. Kita sangka permata tu mahal. Jadi tumpuan manusia. Tapi tak semua kena ada permata pun. Air kosong ni. Orang bawa orang tak pandang pun. Tapi kalau tak ada air ni, apa jenis minuman, boba, apa boba pun tak jadi. Tengok. Air ini harga mungkin orang akan pandang sebelah mata. Tak apalah beli satu karton ni beli. Orang tak pandang. Tapi yang tak pandang ni menjadi keperluan asas. Semua orang kena ada. Jadi air dia, mungkin dia ni minum air yang harga RM20. Tapi tak semua orang kena minum RM20 tu. Tapi semua orang kena minum air ni. Tengok. Di situ saja Allah tidak membebankan kehidupan manusia. Tak terbeban dengan nak minum. Bolehlah nak minum. Tak adalah larang. Kulu wasrabu, minumlah. Makanlah, minumlah. Yang baik-baik, yang halal lagi baik. Malah kalau makan minum ni, ada satu perkara yang kita kena ingat dan ikat. Apa dia? Bila makan minum, kena ingat syurga. Ini satu kaedah yang saya bawa dalam perbahasan ni. Ingat syurga sebab apa? Sebab kat neraka tak ada makan. Kat neraka tak ada makan. Kat neraka ada balasan. Nak minum? Minum lava tu. Terborai, tekak tu. Makan buah duri. Tak ada. Makan minum ni sambung dekat syurga. Jadi kalau kita kata dekat anak kita, kat diri kita, kalau aku nak makan sedap lepas ni, aku kena sambung makan dekat syurga. Kalau masuk syurga. Sebab tu makan minum dikaitkan dengan syukur. Allah bagi makan minum, itu mesti ingat syurga. Bila ingat syurga, ingat taat lah. Itu kaedah dia.
Maka air kosong ni orang tak pandang pun. Orang tak pandang. Tapi menunjukkan kehidupan Allah ringan kan. Seringan-ringannya minum air ni. Air kosong je. Itu bahasanya. Tapi nak adalah rasa juga sikit Ustaz. Minumlah apa-apa air. Tak ada larangan lah. Selagi mana perkara itu tiada perkara yang merosak. Hanya haram nombor satu dan kedua merosakkan. Minumlah. Menunjukkan bab harta tadi, tak semua orang kena ada harta. Tak semua orang ada harta. Dan malah orang yang berharta pula, kalau dia faham kaedah Allah kata ni, tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah. Tengok, dikurniakan Allah, bukan hasil usaha kita. Ni setengah orang dia nampak harta hasil usaha dia. Memanglah ada usaha, tapi bukan semata-mata usaha. Ada usaha takluk tu adalah sikit sebagai asbab kita manusia. Tapi bukan hasil usaha. Habisnya ada hasil pada kurnia. Bila Allah kurniakan kita lebih, bukan maksud kita ada kelebihan. Ni kena ingat. Ni aku ada kelebihan lah ni. Sebab laris jualan ataupun pandai bercakap ataupun macam-macam lah. Jangan. Sebab Nabi Sulaiman AS telah pun bagi KPI jawab bab harta ni. Allah rakamkan dalam Quran. Ni semua kaedah nak meluruskan ikut suruhan Allah ni dalam kehidupan. Apa kata Nabi Sulaiman AS ketika berurusan dengan hal keadaan mulk, yakni mulkan la yang bagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Ni doa nak minta jadi kaya raya ni. Minta Rabbi fili wahabli mulkan la yang bagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Allah bagi. Bila Allah bagi, maka ketika ditanya oleh Ratu Balqis, hebatnya, tengok istana, tengok lantai cermin. Mana ada teknologi cermin lagi tengok tu, tapi dah dia buat macam air kan. Pun cermin. Jadi kaca. Lalu Nabi Sulaiman pun jawab, surah Al-Naml ayat 40. Haza min fadli Rabbi. Bukan sebab aku munajat, bukan sebab aku Nabi Rasul, bukan sebab, tengok macam mana Rasul jawab. Terus kepada punca lah. Walaupun ada lah minta, sebab minta tadi, sebab ni macam-macam lah sebab dia. Tapi terus kepada punca. Haza min fadli Rabbi. Ini kurniaan daripada Rabbku. Siapa lalu pergi masjid, memang dapat benda ni. Sebab apa? Setiap kali nak keluar masjid, mesti baca. As'aluka min fadli. Orang kadang tak nampak. Nak pergi masjid, keluar masjid, masuk masjid, langkah kosong. Dah langkah berisi tu. Masuk masjid, minta rahmat. Keluar masjid, minta fadlik. Doa fadlik ni lah ni. Haza min fadli Rabbi. Ini semua daripada kurniaan Rabbku. Sambung belakang tu tak habis tu. Sebab ada orang buat konten. Orang perempuan dia buat konten, bisnes. Dia ajar doa nak jadi kaya macam Nabi Sulaiman. Surah As-Sad ayat 35 tu tadi tu. Rabbil firli wahabli mulkan la yang bagi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Doa ni Allah bagilah. Kerajaan ni bukan masuk kita jadi prime minister. Doa tu fikir aku jadi Perdana Menteri lah. Bukan. Tapi tak mustahil. Boleh je kan. Maksudnya kata Allah kukuhkan kerajaan kita lah. Kita kan ketua keluarga. Kerajaan tu. Kita ketua, isteri kita timbalan, deputi, presiden. Kita as a presiden, rakyat kita, anak-anak kita. Kalaulah kita punya kedudukan ni asyik nak kena rampas kuasa je, jenuh juga. Kena rampas kuasa. Asyik isteri nak rampas kuasa, anak-anak nak rampas kuasa, jenuh. Rakyat memberontak, kami tak setuju. Cakap ke anak tak pun dengar. Sekali cakap, Allah nak bercakap lah. Jangan sampai kita suka mak ayah kata macam ni. Jangan sampai keluar ayat ni. Anak saya ni cakap, saya tak mau dengar. Dia kena dengar cakap orang lain. Habis.
Kalaulah kita berdialog seperti itu, hati-hati. Macam mana seorang mak ayah nak bercakap, dia punya ayat, anak-anak tu dengar cakap saya ni, dia kena cakap orang lain pun dengar. Maknanya kena doa lah ke Allah. Antara doanya inilah dia. Rabbi fili wahabli ni, mulkan la yang bagi li ahadim min ba'di. Innaka antal wahab. Nampak ujung tu? Sesungguhnya kau yang maha memberi. Allah bagi, kita minta Allah bagi. Sebab apa? Sebab Allah maha memberi. Bukan sebab kita ada kelebihan. Sebab Allah maha memberi, dan jangan kita bersangsi, bersangka boleh tak Allah bagi, boleh tak Allah bagi. Itu satu perkara yang su'uzan dengan Allah. Meminta kita jumpa dengan, katalah tuanku, jumpa ni. Tiba kita kata, boleh ke tuanku bagi? Kau tak kenal aku ke? Kau tahu aku siapa? Ini tanah aku yang punya. Kau minta apa? Jangan sekali bersangsi, bersangka-sangka dengan Allah. Ujung ayat tadi, innaka antal wahhab, Allah bagi. Maka dia pun buat konten belakang tu kereta Mustang, dapatlah. Ini menjadilah doa tu. Tapi dia lupa. Dia lupa doa Nabi Sulaiman AS daripada surah An-Naml ayat 40 tu. Nabi Sulaiman AS jawab apa? Haza min fadli rabbi linabluwani. Ada sambung belakang untuk menguji aku. Ujian. Harta ni ujian. Malah cobaan. Dia ada dua, ujian dan cobaan. Ujian itu peristiwa yang berlaku. Cobaan, tajuk dia. Cobaan tu. Dia dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman. Kullu nafsin za'iqatul maut walanabluukum bisyarri wal khair fitnah. Allah uji kita dan Allah datangkan dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Fitnah. Mana fitnah ni? Adalah cobaan buruk dan baik. Dalam hadis lain, dalam hadis Nabi SAW sabda mafhum hadis, inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnah ummati al-mal. Semua umat ada fitnah dan fitnah umatku harta. Perang Uhud kita nampak dah. Itu satu signal yang besar. Memang fitnah harta padanya buruk baik. Maka bila Allah bagi harta tadi, berbalik pada surah Al-Qasas ayat 77, suruhan Allah sebenar apa pada harta? Kita nak cari harta ke kita nak cari pahala pada harta? Itu sebenarnya itikad tu. Bukan semudah-mudah kata kita kena ada harta. Tak. Kita kena ada pahala. Macam mana nak dapat pahala ni? Salah satu, bil mali dengan harta. Bil badani dengan badan. Maka kalau tengok dengan bil mali dengan harta, jadi aku kerja ni untuk cari harta, cari pahala lah. Ya. Kalau tak, malah kita kena buat satu statement. Kalau tak kerana pahala lah, aku tak akan cari harta ni. Kena jawab macam itu. Barulah kita tak dikerjakan oleh harta. Barulah kita tidak diperbudakkan oleh dunia. Barulah kita kekal menjadi hamba Allah di dunia. Hamba Allah dalam bekerja. Bila begitu, kesan dia apa dia? Orang yang menjadikan dia punya hala tuju dia jelas kepada Allah, yakni bila sebut Allah, akhirat, Allah, kemudian akhirat. Man amana billah wal yaumil akhir. Man amana billah wal yaumil akhir. Bila hari akhirat, perbahasannya pahala. Maknanya kalau kita sebut nak cari pahala tu dah berkaitan dengan akhirat, dah mengikut suruhan Allah. Sebab Allah lah yang suruh cari pahala, bukan manusia. Dan pahala tak ada siapa boleh bagi melainkan hanya Allah. Maka berbalik pada tadi, harta tadi bukan datang dengan usaha kita semata-mata. Ianya adalah kurniaan Allah. Kalau rujuk dari surah Al-Qasas ayat 77, Allah kurniakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi ingat, dia tak sama kurniaan itu sebagaimana kurniaan dalam rupa bentuk amal ketaatan. Kurniaan itu masih tertakluk padanya dalam rupa bentuk ujian, cobaan. Bukan bermaksud kurniaan
yang menunjukkan kemuliaan. Bukan. Jadi maksud kata, pertama kita faham hasil kerja harta kita ni bukan sebab usaha. Nombor satu. Tu kena faham. Habis usaha ni usaha sebab apa? Usaha sebab kita manusia. Habis cerita. Tak usah pening-pening bab ni. Malah kadang ada yang pening, kalau tak usaha tak dapat. Kalau tak usaha tak dapat, pastikan usaha mesti dapat lah. Kalau saya jawab balik. Berapa kali usaha baru dapat? Entah, jenuh saya berusaha baru dapat. Menunjukkan, bukan usaha yang bagi dapat. Kalau usaha penentu dapat, sekali usaha one strike tu dapat. Berapa lama kita berusaha untuk dapat? Ambil masa lah. Kalau buat saintis eksperimen macam-macam, contoh macam Tesla. Dia jadi orang yang berapa? Nombor 1 ke dia sekarang dalam dunia. Nombor 1 ke nombor 2 lebih kurang lah. Bilion. Sebelum dia nak jadi bilioner tu, berapa kali Tesla dia kena reject? Baca sejarah dia. Sekali satu negara ke mana tak terima teknologi dia. Di situ dia start naik. Berapa lama dia nak usaha kan? Contoh sekarang ni, dia nak dengar khabar, dia dah bosan duduk kat dunia, nak pergi duduk kat Marik katanya. Macam-macam. Dia memang tengah buat spaceship. Tengah buat. Okey, kalau usaha bagi jadi, sekali usaha lah terus naik. Awak kenapa ambil masa lama? Tuan bagi masa tuan, saya nak usahakan. Menunjukkan usaha tu masih tertakluk dengan kudrat iradah Allah. Sebab tu kita jangan sibuk je berusaha. Malah jangan kita salah faham usaha itu hanya kederat kita saja. Hanya tulang pakak kita pada perkara itu. Contoh, kalau duit, kita nampak mestilah cari duit, barulah usaha. Tak semestinya. Ni datang majlis ilmu ni pun cari duit juga ni. Dinamakan duit yang berkat. Allah datangkan rezeki yang berkat. Jangan ingat solat bukan usaha. Jangan ingat doa bukan usaha. Malah doa lah usaha kepala dia. Ra'sul ibadah Nabi kata. Jadi dunia ni usahanya bukan satu je. Usahanya pelbagai. Malah yang mengepalai usaha adalah doa. Doa lah yang mengepalai usaha kita. Semua. Sebab itulah orang yang dekat dengan Allah, dia akan selalu berdoa. Berdoa bukan berkata-kata. Berkata-kata lain. Sebab ada orang ingat setiap kata-kata tu doa. Bukan. Itu je belajar law of attraction tu. Michael J. Loser. Law of universe. Dia kata setiap kata-kata ni akan jadi attraction. Kan, belum lagi. Kalau macam itu, kita menguasai takdir lah. Kita lah menentukan takdir. Aku nak jadi kaya. Jadi tu. Tak. Bukan. Tapi dalam doa ada kata-kata. Dalam doa ada kata-kata. Doa adalah ibadah yang perlukan adab. Perlukan adab. Dia ini muji-muji Allah. Kemudian Rasulullah SAW selawat kepada Nabi SAW. Mendoakan untuk mak ayah. Kemudian baru hajat. Kemudian ditutup balik dengan puji-puji Allah. Tutup balik dengan selawat. Habis. Kemudian lepas doa. Time bila? Time sujud akhir. Time dalam solat. Duduk antara dua sujud. Time rukuk pun boleh. Time hujan turun. Adalah ulama-ulama analiskan. Habis lepas dari situ. Lepas daripada itu barulah kita berkata-kata. Supaya doa kita ni dikabulkan. Kita panggil bertakarrub. Ya Allah, terimalah doa aku tadi, Ya Allah. Terimalah, Ya Allah. Jadi kalau usaha aku ni berhasil. Ni ayat dia. Jadikanlah ya Allah usahaku berhasil. Orang yang nampak usahanya takluk dengan kudrat iradah Allah Ta'ala, maksud kata tidak berdiri sendiri usaha. Sebab makhluk kan. Makhluk itu tidak mendatangkan bekas. Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih. Dalam bab Al-Kasbu, bab usaha. Membahaskan tentang gerak, geri, duduk, diam. Apa saja af'al manusia. Itu tidak makhluk, itu tidak mendatangkan bekas atau kesan. Adapun yang mendatang bekas atau kesan itu adalah datang pada kudrat iradah Allah Ta'ala. Maka, bila kita berusaha, maka kita terus bertawajuh. Khauf raja' ilallah. Berharap kepada Allah. Harap dengan apa? Dengan buat baik. Sebab tu kita kena buat baik. Harap, Ya Allah,
Jadi kalau usaha aku berhasil. Ustaz, ada orang yang tak berharap ke Allah pun berhasil nampaknya. Dia tak perlu jadi baik, jadi jahat. Tengok menjadi-jadi nampaknya. Kita katakan bahawasanya Allah kata, ada aku kisah. Mafhumnya macam itulah. Dunia ni, harga pun tak ada, nilai pun tak ada. Mafhum hadis. Di sisi Allah. Aku boleh bagi dengan siapa yang aku nak bagi. Ikutlah aku nak bagi. Tapi orang yang tak berharap kepada Allah, tidak melakukan ketaatan, dia dapat dunia dengan istidraj. Ingat. Sebab dunia ni Allah punya ya. Bukan kita punya. Setiap yang ada pemilik, mesti ada sebab, mesti ada orang kata apa syarat untuk dapat. Dia bukan dapat dengan percuma. Mana boleh tiba-tiba datang sini gaji minta masuk gaji. Awak siapa ni? Nak gaji, kerja dululah. Kerja pula kena sebulan. Mana boleh 2 hari kerja dah minta claim gaji? Tuan boleh masuk gaji tak? Baru 2 hari kerja. Hak saya lah gaji saya. Banyak cantik, berhenti serang. Baru 2 hari kerja dah minta sebulan. In advance. Tak ada. Habiskan kerja. Maksud ada syarat. Begitulah kita nak minta apa yang di bawah kekuasaan Allah. Tinggal lagi dunia ni, Allah tak pandang. Sebab tu jangan terkejut, orang yang tak berdoa, orang yang tak buat baik, dapat dunia. Sebab apa? Linaftinahum fi, untuk Allah cuba mereka. Itu dalam surah Taha 131. Larangan Allah untuk kita jangan pandang dunia. Jangan kagum dengan dunia pada orang yang ingkar dan mungkar kepada Allah. Jadilah dia. Tak usah pelik. Ayat surah Taha 131 telah Allah nyatakan, jangan pandang dunia pada orang yang ingkar dan mungkar. Linaftinahum fi, untuk kami cuba mereka. Jangan rasa kagum begitu. Tapi berbalik pada tadi, minta dengan bantuan Allah dapat, maka di situ ada tuntutan, yakni untuk melaksanakan suruhan Allah. Apa suruhan Allah pada harta? Kita pisang panjang-panjang ni sebenarnya nak cerita pendek je. Apa dia? Aku cari harta. Dia bukan cari harta, sebenarnya cari pahala. Itu sebenarnya. Tu perbahasan dia. Pergi kerja ni cari pahala, bukan cari harta. Sebab tuntutan yang hak bagi seorang mukmin itu adalah mencari pahala. Bukan mencari harta. Kalau cari harta saja, tak usah fikir hal haram lah. Tak usah fikir hal haram. Tapi kita fikir hal haram kan. Ini bukan hak aku ni. Ini kerja aku ni kena buat lah. Jangan nyusahkan orang pula. Sampai orang terbeban dengan kelalaian kita. Kita pula buat, sepatut gaji kita janji bayar sekian, 5,000 contoh. Tapi kerja 3,000 nya hasil. Tak selari tu. Kan? Kita kata dah sepakat gaji 5,000, saya sanggup buat kerja sekian. Tapi bila buat kerja pula, tak reda pula tu. Mungut. Aduh, banyak pula kerja ni. Padahal dah setuju dah awal akad. Ada banyak tu nak dibincangkan. Akhirnya sebenarnya semua itu berbincang soal pahala. Itu dia panggil meluruskan kehidupan kita ini melalui apa yang kita sedang lakukan. Dan di situ cuma sekalian kesimpulan kita, menjelaskan bahawasanya berbalik kepada tujuan kita dihidupkan. Itu adalah menunjukkan bahawasanya kita ni benar-benar hanya untuk Allah, illa liya'budun. Walaupun kita banyak perkara yang kita sedang lakukan di dunia ini. Antaranya salah satu furuk pecahannya, kita sedang berada pada lapangan harta lah. Kita bekerja sekarang ni melibatkan harta, namun tetap terikat dengan pahala. Kita tak nak satu pun harta yang kita dapat hari ni. Tak tahulah tuan-tuan, kalau kita boleh lontarkan balik soalan ni, boleh ke kalau katalah gaji 5,000 kan, atau 10,000 ke, boleh ke kita terima satu kenyataan begini? Tak apalah Ustaz, 5,000 ni pahala, 5,000 tu dosa, tak apalah, it's okay kot. Boleh ke? 5,000 tak apalah dosa, 5,000 pahala. Takkan? Tak ada satu kenyataan orang boleh terima sebegitu. Dan seboleh-boleh kita nak katakan, kalau gaji kita 10,000, 10,000 kita jadikan pahala. Dan tak ada seorang boleh terima kenyataan itu bahawasanya tak apalah Ustaz, 2,000 tu dosa pun it's okay lah. It's okay. Dia ajak pasal. Tapi dia seboleh-boleh nak usaha, sebab tu ada zakat. Nak bersihkan balik harta. Wallahualam. Itu saja mas sekalian, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk meluruskan kehidupan kita ini. Apatah lagi kita berada di akhir zaman ni, cabaran kehidupan yang sangat kuat.
yang mana merujuk pada tadi, susah senang tadi. Dan kata Nabi SAW pun dah, Nabi kata, ya ini inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnah ummati al-mal. Setiap umatku ada fitnah, setiap umat ada fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Mudah-mudahan kita terhindar daripada fitnah ini dengan cara kita meluruskan kefahaman, meluruskan perbuatan kita, kita tetapkan niat kita, walaupun kita sedang berurusan dengan dunia, namun hakikatnya kita sedang berurusan dengan Allah, iaitu kita nak mencari keberkatan, pahala pada perkara hal berkenaan dengan dunia ini. Wallahualam, kita jumpa pada perjumpaan akan datang. Mohon ampun maaf daripada saya kekurangan, terkasar kata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang yang berbahagia ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.